Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Rehana binti Abdullah Zawawi dari PIPA SMP BM5 Jun 2021. Pada pembentangan kali ini, saya akan menerangkan bagaimana saya menghasilkan satu laman sesawang pembelajaran peribadi bagi melaksanakan tugasan GAPD 1032. Di mana saya telah memanfaatkan pelantar Google Site untuk melaksanakan tugasan ini. Saya telah mengetengahkan satu isu kewarganegaraan digital iaitu isu buli cyber, yang mana saya mendapati bahawa buli cyber ini berlaku dengan semakin berleluasa sejak kebelakangan ini, dan ini telah membimbangkan ramai pihak. Dan diharapkan Google Site yang saya hasilkan dan bangunkan ini dapat memberi kesedaran dan pengetahuan yang mendalam kepada orang ramai berkaitan dengan isu buli cyber yang berlaku ini. Di samping itu juga saya mengharapkan tindakan segera dapat diambil oleh semua pihak dalam menangani dan mengatasi masalah buli cyber ini. Di samping itu juga, semasa melaksanakan tugasan GAPD 1032 ini, saya berjaya memanfaatkan model pembelajaran murid, iaitu yang pertama, bagi maklum malas, saya berjaya mendapatkan maklum malas daripada orang ramai berkaitan dengan isu buli cyber, di mana ramai yang ada segelintir yang berkongsi pengalaman mereka berkenaan dengan buli cyber yang berlaku. Dan juga kedua, saya dapat elemen kedua ialah perhubungan, mana saya dapat berhubung dengan rakan pembelajaran saya bagi mendapatkan maklumat tambahan dan informasi tambahan bagi membantu saya melaksanakan tugasan GAPD 1032 ini dengan sebaik yang mungkin, dengan lebih terperinci dan jelas. Dan elemen ketiga ialah aspirasi, iaitu melalui carian yang saya dapati sama ada melalui artikel, blog, YouTube dan sebagainya. Saya berjaya mendapatkan pengetahuan yang mendalam berkenaan isu buli cyber yang telah saya ketengahkan ini. Itu sahaja, malahan dalam melaksanakan tugasan GAPD 1032 ini juga saya dapat membangunkan satu pembelajaran bermakna 6C, di mana pertama saya dapat membangunkan karakter diri saya sebagai seorang pelajar bagi dengan melayari internet dengan sebaik yang mungkin untuk mendapatkan carian yang mendalam berkenaan isu buli cyber ini. Dan yang kedua, bagi kewarganegaraan digital, di mana saya dapat menjadi seorang warga negara yang beretika semasa melayari internet dan untuk mencari bahan-bahan dan maklumat-maklumat tambahan untuk mendapatkan lebih banyak isi berkaitan dengan isu yang saya ketengahkan ini, iaitu buli cyber. Dan seterusnya, saya dapat membangunkan satu pemikiran yang kritis, di mana saya dapat menyusun dan menguruskan carian-carian saya dengan sebaik yang mungkin dalam dengan memasukkan dan membuatkan isu mengenai isu buli cyber ini dalam satu pelantar Google Site. Dan seterusnya dari kreatif, di mana saya dapat belajar lebih banyak melalui Google. Saya dapat memasukkan elemen gambar, artikel, Google Docs dan sebagainya untuk mengemukakan maklumat dengan lebih mendalam berkaitan dengan buli cyber ini. Dan juga saya dapat elemen kolaboratif, di mana saya berkolaborasi dengan rakan pembelajaran saya untuk mendapatkan maklumat dan isu yang berkaitan dengan isu-isu yang saya ketengahkan ini. Dan juga saya dapat berkomunikasi dengan bukan sahaja dengan rakan pembelajaran saya, malah juga dengan orang ramai yang sedia memberikan pandangan mereka berkaitan dengan isu buli cyber ini. Baiklah, pada laman utama saya telah memasukkan kandungan mengenai maklumat diri saya dan juga pengenalan mengenai isu buli cyber. Dan saya juga telah meletakkan subtopik di bawah nama utama ini, iaitu dari segi definisi buli cyber, di mana saya telah memasukkan definisi buli cyber ini menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, menurut MyHealth dan juga menurut Majlis Keselamatan Negara, yang mana definisi-definisi yang saya kemukakan ini dapat memberikan gambaran awal dan pemahaman mengenai apa itu buli cyber kepada orang ramai. Seterusnya, subtopik yang saya masukkan ialah jenis-jenis buli cyber, di mana jenis-jenis buli cyber ni banyak sebenarnya. Dan melalui
jenis-jenis bully cyber ini orang ramai dapat sedar bahawa sebenarnya terdapat banyak bully cyber dan mungkin perkara ini pernah berlaku pada diri mereka dan mungkin mereka tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya telah terkena bully cyber ini. Juga saya memasukkan video yang menerangkan mengenai bully cyber yang pernah berlaku dan juga maklumat tambahan mengenai bully cyber. Dan terdapat juga artikel yang saya masukkan berkaitan dengan bully cyber ni supaya dapat lebih memahamkan orang berkaitan jenis-jenis dan bentuk-bentuk bully cyber yang ada. Subtopik yang seterusnya juga saya masukkan mengenai implikasi bully cyber, mana saya telah membahagikan implikasi bully cyber ni terhadap emosi, mental dan juga fizikal supaya orang ramai dapat memahami apa implikasi terhadap emosi seseorang yang menjadi masa bully cyber ini, dan juga terhadap mental mereka, terhadap fizikal mereka bagaimana. Dan juga terdapat video yang saya muatkan yang menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan implikasi bully cyber yang terjadi akibat daripada perbuatan bully cyber yang berlaku terhadap masa-masa. Dan juga terdapat akhbar yang berkaitan implikasi bully cyber di mana ada kebanyakan masa yang menjadi bully cyber ni lebih cenderung untuk menyakiti diri mereka dan juga membunuh diri. Dan seterusnya itu terdapat artikel yang saya masukkan berkaitan implikasi bully cyber. Seterusnya subtopik langkah untuk mengatasi masalah bully cyber ni. Jadi dalam langkah ni saya telah membahagikan kepada langkah peranan seseorang individu itu sendiri, individu yang menjadi mangsa itu sendiri, dan peranan ibu bapa dan juga peranan kerajaan lah. Bagi peranan individu ni, tindakan seseorang individu yang menjadi mangsa bully itu sendiri untuk mereka, apa yang mereka perlu lakukan sekiranya mereka terkena bully cyber ini. Dan juga bagi ibu bapa di mana mereka juga perlu mengambil langkah untuk mengatasi masalah bully cyber ni daripada berlaku terhadap anak-anak mereka. Dan juga peranan daripada kerajaan sendiri, apa yang kerajaan perlu lakukan bagi membendung masalah bully cyber ini. Dan juga saya ada memuatkan video yang berkaitan dengan langkah untuk mengatasi bully cyber ni. Dan juga terdapat artikel dan blog yang menerangkan kepada kita mengenai cara-cara dan langkah-langkah untuk kita sama-sama mencegah, mengatasi dan menangani masalah isu bully cyber ini. Dan terdapat juga akhbar yang menyatakan dan menerangkan kepada kita tentang langkah untuk menangani bully cyber. Di mana melalui langkah-langkah yang dikemukakan ini dapat membantu masa-masa dan orang ramai mengetahui apa tindakan mereka sekiranya, apa tindakan yang betul yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka menjadi mangsa bully cyber ini. Dan seterusnya saya juga telah memasukkan video mengenai gejala bully cyber yang mana saya telah menegur ramah seorang rakan pembelajaran saya bagi mendapatkan pengetahuan dan maklumat tambahan lah mengenai gejala bully cyber yang berlaku secara berluasa sejak belakangan ini. Mana beliau merupakan seorang bakal guru dan sekarang berada pada sana, dan beliau memiliki pengetahuan yang mendalam berkaitan bully cyber ini, dan beliau banyak memberikan maklumat tambahan dan informasi lanjutlah mengenai bully cyber yang berlaku. Seterusnya juga saya telah menjalankan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas daripada orang ramai berkaitan dengan sejauh manakah tahap pengetahuan, kesedaran dan pandangan mereka sendiri mengenai gejala bully cyber yang berlaku ini. Dan saya juga memasukkan Google Form yang boleh diisi oleh mereka, oleh orang ramai untuk mengemukakan pandangan dan pendapat mereka lah pada Google Form tersebut. Seterusnya saya juga ada memasukkan poster berkaitan dengan bully cyber. Dan di sini juga saya mengemukakan bagaimanakah cara untuk melaporkan kes bully ini
sekiranya berlaku kepada orang ramai, mana di sini pertama mereka dapat hanya perlu mengisi borang laporan buli cyber secara dalam talian dan hanya menekankan button ini untuk pergi secara terus ke laman web untuk melaporkan tindakan buli yang berlaku pada diri mereka. Di sini mereka hanya perlu mengisi laporan tersebut. Yang kedua, mereka juga boleh menghantar email kepada cyber999 alias cybersecurity.my. Yang ketiga, mereka juga boleh menghantar message text SMS menggunakan format berikut dan mereka juga boleh menghubungi talian terus sama ada waktu pejabat dan apabila waktu kecemasan. Dan juga mereka boleh memuat turun aplikasi Cyber999 di Google Play Store dan juga App Store lah. Dan juga melalui tugasan CFPD 1032 ni juga saya berjaya menggunakan model 3E dengan sebaik yang mungkin, di mana melalui elemen engagement iaitu keterlibatan, saya dapat melibatkan diri saya untuk melayari internet berkaitan isu buli cyber ini, yang mana bagi mendapatkan maklumat tambahan daripada YouTube, blog, artikel dan sebagainya. Dan elemen seterusnya saya juga dapat menerapkan elemen enhancement iaitu peningkatan, di mana saya dapat melalui syariah yang saya telah dapat, saya susun dan uruskan dengan bahan-bahan tersebut dengan sebaik yang mungkin dengan memasukkannya ke dalam Google Site, iaitu perantar Google Site saya, yang mana Google Site tersebut menjadi laman sesawan pembelajaran peribadi saya lah. Dan juga saya juga menerapkan elemen extension iaitu lanjutan, di mana saya mengadakan showcase dan pembentangan ini bagi menerangkan bagaimana pelan pengurusan pembelajaran saya untuk menghasilkan satu laman sesawan pembelajaran peribadi ini. Di samping itu juga saya dapat memanfaatkan kerangka 3R ini, di mana saya mencapai kuadran D, di mana saya telah saya berjaya menilai, menganalisis dan juga mencipta dan juga membangunkan satu Google Site yang membahaskan dan membincangkan mengenai buli cyber ini supaya dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri saya, bahkan juga kepada orang lain melalui penyebaran maklumat dengan cara yang beretika lah, melalui teknologi digital. Saya juga telah mendapatkan makna balas daripada para pensyarah dan juga rakan pembelajaran saya semasa menghasilkan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.